Assalamualaikum, bersama saya Koim Irwanzi Ansara Pasir Salak. Hari ini program khas istimewa Meet and Greet, sesi berkenalan bersama dengan calon Presiden Ansara Malaysia. Siapa lagi? Tak lain tak bukan Abang Itu. Dan Abang Hazrami pun ada. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih Koyong, terima kasih Azlami. Alright. Abang Itu Fazli Fazli Yusof. Dengar tu. Nama dalam borang percalonan ialah Muhammad Fazli Yusof. Soalan pertama bang. Kenapa Abang Itu? Saya rasa semua orang, ramai orang dekat MRSM ni pun ada dia punya nama tu, nama masing-masing lah, nama betul dan nama gelaran, nickname kan. Jadi nama Abang Itu tu muncul dekat MRSM Kuala Terengganu masa saya belajar dulu. Tetapi sebab benda tu kita ni terikat dengan kehidupan ke universiti, ke kerja pun masih lagi berjumpa dengan kawan lama, masih lagi berterlibat dengan kawan-kawan lama, jadi rakan-rakan lama. Jadi orang nak panggil itu kekal lah sampai sekarang, sampai family pun, sampai saudara mara pun dah panggil Itu dah. Melekat sampai sekarang kan? Yes, but actually benda tu diasaskan di MRSM. Itulah dia punya panggil bonding nama tu, MRSM. Kawan baik ke yang bagi nama tu? Ada insiden lah. Tak payah cerita lah. Panjang cerita lah. Okay. Ialah sebab nama dalam percalonan ialah Muhammad Fazli Yusof. Tapi inilah orangnya Abang Itu kita. Tapi bang, ramai tanya Abang Itu ni sebenarnya kerja apa? Apa kelayakan pendidikannya? Alright. Ini interview je tak, dia sesi berkenalan. Kan, mukadimah orang kata bang. Panjang sikit Okey. Saya start berasal lah. Nanti boleh. Koyong banyak tanya nanti kan. Okey. Saya masuk ke MRSM Kuala Terengganu pada 11 hari bulan 1 Januari tahun 1982. Alright, nombor maktab saya A06782 dan saya mendaftar di bilik nombor 28, Hostel Cendrawasih. Saya 218 bilik saya dulu. Ada dekat-dekat tu. Okay. And then tentulah saya SPM tahun 86. 86. Belum lahir. Saya belum lahir betul. Belum lahir ke? Okay. And then panjang juga ceritanya daripada saya terus pendekkan cerita. Saya graduate seni banner, graduate in architecture daripada United Kingdom. Okay, balik ke sini dan bekerja sebagai bekerja di firma arkitek international dan tempatan. Lepas tu saya membuka firma sendiri untuk perunding pembangunan hartanah Masjid Rancang Sdn Bhd, dan sehingga kini lah saya masih lagi bersama-sama dengan partners mengendalikan firma tersebut. Professional arkitek lah Abang Itu ni. Kami lebih luas daripada itu. We are the consultant for development. So consists of architects and town planners, yes, valuers and all that lah. Tapi dalam masa sama still businessman kan? Yes. Masih lagi kan? Yes. Saya ada mengendalikan syarikat pembekalan dan perkhidmatan peralatan keselamatan, gas detectors serta barangan keselamatan seperti bekas kes untuk senjata api. Adalah sikit-sikit niaga kecil kan, macam Dan katanya Abang Itu keluarga memang keluarga Ansara, betul? Anak katanya, betul ke? Yes, betul. Adik-adik saya sendiri pun ada 2-3 orang. 3 orang sini belajar dalam MRSM. Dan alhamdulillah lepas tu bila saya berkeluarga sendiri, anak saya pun ada di MRSM dan ipar saya pun di MRSM. So penuh dengan nama Ansara je lah, masa makan, masa minum apa, lepak semua kan. Macam tu lah. Okay. Saya nak tanya pasal Ansara lah, pelibatan Abang Itu dalam Ansara kan. Boleh tak Abang Itu cerita sikit since when you involve yourself dalam Ansara, lepas tu daripada mana, lepas tu ada masuk biro kan. This few years recently Abang Itu ada biro, dan rasanya Abang Itu is the VPL juga kan sekarang. Boleh tak Abang Itu ceritakan your experience dengan Ansara? Bila Hazlami bertanya saya tentang Ansara ni, saya kena duduk tegak lah. Sebab because of this is my interest lah. Saya boleh tegak ke lah. Okay. Lama dah saya bergerak dalam Ansara. Sebelum ini saya dengan Ansara Kuala Terengganu, alright, aktif di situ. Sehinggalah saya rasa jawatan terakhir yang saya pegang di Ansara Kuala Terengganu ialah sebagai timbalan ketua cawangan. Okay, masa tu Abang Bakri yang menjadi ketua cawangan. Alright. Kemudiannya saya ditarik masuk ke Ansara Pusat oleh Datuk Kamarul Tok Yo, yang kita mesti panggil Tok Yo. Betul. Dan saya menjadi exco yang pelantikan lah.
untuk saya mengetuai Modal Insan, Biro Modal Insan. Jadi satu benda yang saya telah diberikan satu kepercayaan, satu platform yang memang my apa panggil? Passion lah. My passion lah. Forte lah. Memang forte lah. Okay, macam tu lah. Apa yang sumbangan abang itu masa tu dalam Biro Modal Insan? Ini soalan ni sepatutnya tanya pada orang lain Kita nak tahu apa nanti kan orang kata saya masuk bakul Angkat sendiri lah. Kita angkatkan. Okey. Tapi tak apa. Pasal benda tu ditanya, saya pun antara lain lah, saya lebih fokus pada ketika itu kepada macam mana kita nak memperkasakan program SPKG. SPKG tu apa bang? Ada tak tahu? Okey. Kalau tak tahu melampau lah ni. Okey. Alright. Memperkasakan, kerana saya nampak bahawa itu adalah satu medium yang amat berharga untuk kita sebagai ahli ansara ni. Kita kembali untuk berbakti kepada juga stakeholder kita, iaitu adik-adik kita di MRSM. Jadi program SPKG ni kita telah perkasakan, dan satu benda yang saya amat gembira untuk buat ialah saya sekali lagi saya selain daripada memperkasakan SPKG, saya dengan pihak Bahagian Pendidikan MARA telah pun establishkan satu lagi program yang kita kenali sebagai MASDP ataupun MARA Ansara Student Development Program. Yang SPKG tadi tu ialah cawangan balik ke masing-masing. Tetapi yang MASDP ni ialah kita adakan secara zon utara, zon timur, zon barat, zon selatan serta Borneo. Kita kumpulkan MRSM dalam satu zon untuk kita adakan program tersebut. So everything is about nationwide program lah dengan MARA. Dan the best part is actually kita berjaya untuk letakkan kedua-dua program penting tersebut ke dalam program tetap MRSM. Kalender wajib dah kiranya. Yes. Dahulunya kita bertabaran untuk buat program ni. Tetapi sekarang ni setiap MRSM wajib buat program itu. Faham. Dan dengan kerjasama BPN, kita letakkan ianya sebagai satu program yang tetap MRSM, dan tentulah ianya satu benda panggil satu turning point untuk kedua-dua program itu untuk menjadi lebih besar dan lebih terkawal, lebih tersusun, lebih terancang, dan sebagai satu platform untuk tetap untuk kita kembali kepada MRSM. So itu memang saya rasa sungguh amat terharu dan besar hati kerana berjayakan meletakkan benda tu. Abang itu. Memandangkan abang itu ambil SPM sebelum saya lahir kan. Saya nak tanya lah kan. So di waktu usia sebegini kan, apa hobi abang itu rumah kan? Hobi saya bukan kat rumah. Bukan kat rumah. Hobi saya bukan kat rumah. Okay. Jangan salah tu kat rumah ni kita berehat sama keluarga. Kalau nak hobi, pasal hobi saya berlainan dengan ahli keluarga. Okey. Alright, dan banyak hobi sebenarnya, saya banyak hobi dari peringkat mula, tapi sekarang sejak zaman muda sehingga sekarang yang masih kekal hobi saya ialah memandu. Memandu? Ya, ramai orang tak tahu tu. Itulah tu. Ramai orang tak tahu tu. Apa masih aktif memandu Ya, kurang sikit lah sekarang kan. Tapi saya ada 4-wheel drive, right? Saya ada pelbagai kenderaan yang boleh saya memandu di banyak tempat lah. Pelbagai situasi lah. Pelbagai situasi lah. So, adakah abang memandu pergi ke event-event MRSM ke macam mana bang? Yes. Oh iya ke? Okay, macam ni. Kenderaan kesayangan saya adalah Land Rover. Land Rover Defender. Okey. I rasa kalau Datuk Kamaru jealous pasal benda tu. Okay. Yes, alhamdulillah, sebab bila saya menjalankan aktiviti ansara, saya gunakan peluang itu untuk saya memandu. Alright, kalau Koyum dan Azlami tahulah. Mungkin saya memandu ke Mersing, saya ke Transkrian, I think Apik tahu saya memandu, dan I pernah bersama-sama dengan Koyum kan. Kita pergi Batu ke Pahat Batu Pahat dan Gering. So I still remember that I memandu ke Kuala Lipis 3 jam, because I spend the time memandu. Selalunya pergi seorang-seorang tu? Pergi seorang-seorang. I suka seorang-seorang because of kat list my wife busy juga kan. And then I suka sebab memandu I dapat seorang-seorang berzikir kan? Berzikir lah, apa benda panggil. Berzikir ke menyanyi? Dengar muzik dan berfikir. Berfikir. And then the best part, I think that the car is the best place to listen to music. Wow. Exactly. Sama. Okay. Lagu Siti Nurhaliza ke? Tak. Saya tak minat menyanyi perempuan. Zaman lain. Okay. Saya minat, tapi jangan gelak Jom dengan
zaman dululah Search, Eba, lagu perempuan adalah kumpulan tu Boney M. Tempat yang paling I suka ialah Rod Stewart. Rod Stewart lah. Bang, saya tahu macam. Jangan suruh saya nyanyi. Okay. Adakah sebab abang join banyak MRC yang pergi ke Kuala Lipis, ke Mukah, ke mana, menyebabkan faktor abang dapat 11 pencalonan untuk kali ni bang? Saya rasa ini soalan ni susah saya nak jawab. Susah kan? Saya rasa terharu. Saya nak dalam masa sekarang ni lah saya nak merekodkan ataupun menyatakan terima kasih penghargaan saya kepada semua cawangan yang telah mencalonkan saya. Saya tahu ada juga cawangan yang tidak mencalonkan saya, tapi terima kasih sebab ianya telah membuktikan sesuatu. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana kita rasa bahawa bila pencalonan saya ini bukan sebenarnya mencerminkan apa yang saya, tapi saya rasa penerimaan terhadap program-program yang telah saya buat. Alright. So bila kita nampak bahawa kita buat itu dan ada respon sebegini, bahawa ada pihak yang telah membuka mata kepada program itu. Jadi saya rasa itu yang lebih penting. Yang lebih penting pencalonan itu bukan kepada saya saja, tetapi memaparkan pengiktirafan kepada apa yang program-program yang telah saya buat sebelum ini. Itu lebih penting lah. Betul. Okay, betul. Okay. Saya nak tanya abang itu punya mission and vision. Sebab abang itu masuk pencalonan untuk jadi presiden kan. Tapi sebelum tu saya nak tahu berapa banyak MRSM Ansara yang abang itu berjaya tubuhkan sepanjang, sebab abang itu tadi cakap abang itu ke Hulu, Utara, Selatan kan. Macam tadi ada ke Borneo kan. Borneo MRS Ansara kan macam tak berapa tak aktif lagi kan. Berapa banyak Ansara yang abang itu dah berjaya kira macam anak angkatkan ke? Antara lainnya ialah saya rasa saya membantu Ansara Kuala Kerai untuk penubuhan mereka dan Batu Pahat. Dan saya rasa masa tu pun semasa AJ penubuhan sendiri saya mempengerusikan mesyuarat tersebut. Dan kebelakangan ini kita di dalam proses untuk membantu penubuhan Ansara Parit. Di mana saya telah pun formkan Ansara Parit sebagai kelab tapi bernaung di bawah Ansara Taiping sebab mereka belum lagi layak untuk menjadi cawangan. Ansara Taiping is Taufik lah. Taufik menjaga Ansara kelab alumni Parit. And also we are now in the process of working together to form Ansara Besut. Satu lagi Trollak. In the process itulah. Ada lagi lah, tapi saya rasa untuk membantu penubuhan tu dan saya memang mempromosikan penubuhan itu antara lain. Visi dan misi bang. Bila saya memutuskan untuk saya bertanding untuk menerima pencalonan, saya harus bawa sesuatu. Paling penting saya sekarang ni untuk menetapkan hala tuju saya dengan Azlami. Saya nak fokuskan kepada 3 hala tuju. Nombor 1 ialah unity, nombor 2 ialah growth dan nombor 3 ialah sustainability. Saya jelaskan satu-satulah. Alright. Unity ni ialah saya nak lebih memperkasakan Ansara. Dari saya nampak bahawa ada benda yang berlaku, ada mungkin orang kata ada jurang di antara ahli, di antara pihak atasan dengan pihak bawahan, cawangan dengan pusat, macam-macam. Alright, tapi kita tak nak besar-besarkan isu itu, tetapi saya akan bawa satu konsep saya untuk unitekan semua. Alright, dari segala bentuk. Dari segala bentuk asal insya-Allah dari membuat dasar di dalam Ansara, alright, membuat perancangan, menguruskan Ansara, kita buat sama-sama. Alright. Dan itu juga saya pun dah buat benda tu sebenarnya. Saya dah buat, ongoing lah. No, for example, when I say that I want to bring back merapatkan jurang itu, macam you sebut tadi lah, saya sendiri turun. Saya pergi ke cawangan, that is how I promote the togetherness of Ansara. I turun ke cawangan, I turun ke bawah dan I menyertai program itu. Alright, Dan yang kedua tadi, dan itu tentulah saya akan lebih lagi kita boleh buat. Tapi benda tu nanti bila
kita akan buat dan saya akan teruskan agenda itu. Berterusan, betul. Alright. Nombor 2 tadi ialah the growth. The growth is actually kita nak berkembang. Bagi saya Ansara ni kita tak boleh lagi dah untuk kekal di dalam MRSM, sesama kita. Kita adalah satu badan yang besar, badan yang kuat, kita harus pergi beyond that. Alright. Sebagai contoh SPKG sendiri. Saya baru-baru ni, saya telah pun berunding dan telah pun menyediakan kertas-kerja di mana program SPKG kita dan program MASDP kita. Kita bukan hanya balik ke MRSM dah buat. Tapi kita buat di MRSM dengan kita buat program tu setempat dengan masyarakat yang lebih besar. Kita nak supaya orang-orang di luar sana nampak kita bukan hanya go back to MRSM hanya untuk budak MRSM. No, kita untuk seluruh masyarakat. Alright. Juga saya telah pun mengadakan perbincangan dengan Abis, dengan Rizal dan Haniko and then also Habis Ansara Business lah. Untuk supaya kita program-program ini bukan hanya melibatkan apa benda panggil Ansara saja. Kita nak tolong peniaga-peniaga Melayu yang lain. Right. Dan saya juga telah berhubung dengan agensi-agensi seperti di kementerian dengan MARA sendiri, dan kita bulan depan kita akan adakan program dengan perundingan dengan Pemodalan Nasional Perbadanan Nasional Berhad untuk kita jelaskan ini. So actually apa yang I nak buat sekarang bukan ialah apa yang I akan buat. Apa I nak teruskan apa yang I dah buat lah. Faham. Sekarang. Alright. Dan yang ketiganya tentulah sustainability. Sustainability ni ialah mengenai pengukuhan ekonomi, pengukuhan keuangan di dalam Ansara. Right? Because you must understand. Cakap orang putih, sorry. Tak apa, saya faham. Apa itu kalau bercakap tentang Ansara ni semangat dia Semangatnya, betul. Alright. You kena faham bahawa Ansara ni bukan corporate. Kita bukan agensi kerajaan Azlami. Alright, kita adalah NGO. Kita kena buat satu benda yang to sustain our socio-economic and financial punya steadiness. Alright. So selain daripada kita telah pun berhubung dengan pihak-pihak tertentu ni untuk kita masukkan dana untuk kita bergerak. Alright. Kita sendiri kena faham bahawa selama ini pun kita buat projek yang self-funding. How can you say that macam mana abang itu nak buat dinner, macam mana I nak buat KSA, kita dah buat pun. Alright, saya bersama-sama pasukan itu dah buat pun. Macam mana kita jual meja, macam mana kita jual promosi, macam mana kita jual penyertaan dalam KSA, ianya bukan menjadi satu isu yang besar. Alright, kita telah pun membuktikan bahawa kita boleh membawa masuk dana. Itu saja. Alright, cuma macam mana kita nak buat, I'm telling you that sepanjang 4 tahun saya bersama Tok Yu, kita dah buat pun benda tu. So kita akan teruskan, malah kita akan lebih lagi buat. Alright, kita pun ada program-program. Baru bulan sudah pun saya pun ada berbincang dengan pengurusan tertinggi MARA, and then we are supposed to sit down in the near future, macam mana untuk kita lebih lagi buat benda ni lah. So alhamdulillah setakat tu. So I think I cannot jelaskan banyak because there are so many things that I want to do. Then I think I dah buat baru benda tu, you pun tahu, cuma kita nak melangkah lebih lagi lah. The foundation is there. You kena renovate je lah ni. Yes, the foundation. It's not renovate. Bukan, tambah. Extension. Extension. I'm not going to do innovation because I dapat Ansara dah baik. I cuma nak tambah baik. I don't want to renovate. Alright, the platform is already Silap. Yeah, the platform is already there. So when I talk about Unity, growth, and sustainability, everything I dah buat langkah pertama, cuma I nak teruskan ke peringkat berikutnya. Abang itu dah lama tau dalam Ansara kan. Tapi dalam banyak acara event tu, mana yang paling soft spot yang pada abang itu suka dah? Okay, the soft spot buat Ansara is aktiviti yang I ikut lah. The best part lah, I ingat my program dengan Ansara Kota Terengganu. I menjadi penaung program pendakian Gunung Kinabalu. Kinabalu? Yes. Wow. Yes, Tahun bila tu? I think 4-5 tahun lepas lah. Okay. I jadi patron untuk program tersebut. I terlibat. I sendiri panjat. Sampai I puncak. panjat. Yes, I remember I latihan di Gunung Datuk, and then di ada lagi gunung yang Gunung Datuk, Gunung Periuk, dekat Gunung Langat tu ada lupa 4 tahun lepas. Banyak benda buat kan, banyak benda lupa. Tapi yang ni I ingat. Kita naik pada hari Jumaat pagi daripada bawah Timpohon, tak silap saya. Timpohon
bertolak pukul 9.10. Saya sampai di laboratory pukul 4 petang. Saya orang terakhir dengan umur dan kesihatan saya masa itu. Dah tu bertongkat ke tak? Buang tongkat dah. Buang tongkat, you know. Dan malamnya pukul 2 pagi kita naik sehingga ke Low Peak, puncak tertinggi tu. Tetapi amat mencabar kerana saya umur 4 tahun lepas, okey, bertongkat dengan kesihatan. Saya orang terakhir sampai pukul 7.45 di Low Peak. You know, cuma apa benda yang nak cakap ialah bila kita buat tu dengan apa orang panggil? Full hearted lah. Full hearted. You know, itu memang itu adalah satu benda, because of semua orang terkejut. Apa itu sampai? Mereka ingat saya dah sangkut dekat checkpoint. No. I prove that. Dan yang paling penting ialah mengibarkan bendera Ansara itu di pada umur saya lah. Saya tahu orang lain dah pergi ke Everest. Base camp Everest tu, tapi at my age, dengan kesihatan saya, dengan sakit tulang belakang saya mengibarkan bendera Ansara di Low Peak pada pukul 7.45 pagi. Ingat. Okay, yang lain tu is mostly about travelling ke mana-mana di mana saya bawa kereta pergi. Ini satu lagi, di Mukah. Di Mukah saya pergi ke MRSM yang pada pedalaman. I ingat naik kapal terbang Twin Otter tu. Okay. Saya rasa masa tu Dina yang calon Vice President tu pun ada. Berkerai. Bila balik tu, yang apa benda panggil, program tu satu. Programnya di mana kita berjumpa satu MRSM yang majoritinya bukan Melayu. Tapi Bumi Putera. Betul. Ramai Iban, you know. Jadi kita tengok satu benda yang lain. Alright, dengan distance, dengan remote-nya tempat itu and all that. Nak makan pun susah pasal restoran Melayu tak banyak, you know, tapi ialah restoran Bumi Putera kan. Alright. Tapi masa balik tu penting. Masa balik tu kami tahu di lapangan terbang tersebut sebenarnya kami berkongsi launch yang sama dengan jemaah tabligh yang bawa COVID tu. Oh, kluster COVID tu. Yes, mereka balik ke Sarawak dan saya berkongsi. Itu. Saya balik saja, memang benda tu heboh dekat situ dan saya touchdown di Kuala Lumpur bersama-sama pasukan saya. Negara Istikhar apa? PKP ke apa. Itulah. Yang lain tu mostly on how I travel ke apa benda panggil, ke Mersing, you know, melalui perjalanan saya yang melalui kawasan-kawasan luar bandar, how I drive to apa benda panggil, contoh Kuala Lipis, you know, bertemu certain segments of apa benda ni, masyarakat. Then I think that yang tu yang I tahu bahawa walaupun MRSM ni sama, tetapi ada perbezaan dari segi konteks dan lokaliti. Betul. Okay. Yes. Okay, last question Abang Ito. Yes. Harapan Abang Ito. Susah pula. Susah. Harapan saya macam inilah, orang katalah. Saya pun dah tua. Tapi sebelum harapan saya katalah kalau saya mati nanti, okay, orang tanam saya dalam kubur lah. Orang dalam kubur tiba-tiba koyun datang. Dan jangan gelak mengadu kat kubur saya tu, Abang Ito ada orang kacau Ansara. Saya akan bangun sebagai hantu, saya akan cari orang yang kacau Ansara. Allah tergelak, maaf saya bang. No, that is how I sayang Ansara. Alright, then macam ni. Saya tahu ini pemilihan dan saya harap supaya adik-adik Ansara semua tahu menilai apa yang kita boleh buat, apa yang kita akan buat dan apa di mana Ansara tu sendiri kita letak. I think Ansara adalah barisan semua orang yang pandai-pandai semua. Anda adalah orang yang akan membawa negara ke depan. Alright. So apa yang saya selalu jelaskan ialah buatlah sesuatu benda dengan ikhlas hati, buat dengan passion. Bila you buat dengan ikhlas, dengan kebenaran, insya-Allah benda tu akan membuahkan hasil. Okay. Everybody ada mimpi. Ada setengah kita mimpi pasal Ansara. Alright. So when you wake up in one good morning, you mimpi Ansara, you boleh pilih sama ada you nak teruskan mimpi itu, tidur balik, ataupun you nak bangun dan usaha dan kejar mimpi itu for Ansara. Itu saja. So dah habis kan? Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Koyum lah kerana dengan Hazrami yang kacau saya pagi-pagi ni. Okay, dan paksa saya pakai baju Ansara ini. Memang saya nak pakai pun. Alright, dan itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Right. Alhamdulillah. Unity
growth and sustainability. So sebagai ahli Ansara, jalankan tanggungjawab anda untuk mengundi AGM kelak. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan kaum Hamidah.